Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua? Saya harap anda semua yang menonton live ini, kita buat personal coaching, berada dalam keadaan yang sihat, walafiat dan sentiasa ceria, bahagia bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, insya-Allah, supaya kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang di jalan yang benar, berada dalam suasana, dalam emosi, dalam landasan kejayaan yang benar, supaya kita semua benar-benar mencapai kejayaan dunia akhirat seperti mana yang kita semua impikan. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. So hari ni tuan-tuan dan puan, di sesi pertama kita untuk online coaching ni, kita akan bersama dengan seorang jejaka. Yang bernama Tuan Farhan Akil yang saya akan bawa masuk kejap lagi. So apa yang kita akan buat adalah kita akan berkenalan, kemudian kita akan cuba tanya macam mana Protalk Malaysia, macam mana saya dan juga Protalk Malaysia boleh bantu Tuan Farhan Akil ni dalam live dia ataupun dalam bisnes, dalam kerjaya yang beliau lakukan, insyaAllah. Okey, saya rasa tanpa buang masa, tuan-tuan dan puan yang menonton live ini juga, tuan-tuan dan puan boleh bertanya soalan sekiranya ada. Okey. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan, tak ada masalah. So saya akan bacakan dan mungkin kalau soalan daripada Tuan Farhan Akil, kita akan minta Tuan Farhan untuk jawabkan. Kalau soalan untuk saya akan cuba respon insya-Allah. So, saya rasa kita dah boleh mulakan. Kita jemput Tuan Farhan Akil untuk bersama kita di dalam live streaming kali ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dah dengar dah. Apa khabar? Alhamdulillah, cantik, jelas. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Farhan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Farhan Akil ni nama sendiri ke ataupun Farhan bin Akil? Nama sendiri. Nama penuh dia, nama penuh saya Ahmad Farhan Akil bin Mat Jali. Ahmad Farhan Akil. Okey. Alhamdulillah. Tuan duduk kat mana? Saya duduk Pasiho. Kelantan lah. Oh, Pasiho ni rumah adik ipar saya kat situ. Adik ipar saya dekat dengan restoran apa tu? Kiasatina. Ya, betul. Dekat rumah tu. Saya biasa jugalah pergi sana kan. Pergi jalan rumah dia semua. Dia Pasiho sebenarnya jalan dia panjang. Jadi saya punya jalan Pasiho tu dekat sekolah Padanggang tu. Kalau macam yang ada apa tu jejantas kan? Betul. Itu ke? Okey, betul. Alright, alhamdulillah. So dah breakfast semua kan tuan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dah habis Ramadan ni, so apa breakfast dia tu? Biasa kalau Kelantan nasi kan. Nasi kan. Kalau Kelantan nasi, kalau luar mesti terkejut makan nasi pagi-pagi. Betul. Saya dulu belajar kat luar kan. Dia orang pelik, kenapa Kelantan makan nasi? Kita pelik, kenapa korang tak makan nasi? Itu apa pasal. Saya duduk Kota Panjang tuan. Oh ya. Kota Panjang je, tapi banyak kerja kat KB lah. Tapi tak apalah, kita untuk live ni kita cakap luar Senang sikit orang faham. Orang faham, kita nak publish dekat Facebook, YouTube semua kan cakap Kelantan kan, terpinga-pinga susah. Okey tuan, kita ada lebih kurang 25 minit. Boleh saya tahu tuan kenalkan diri sikit lah, tuan buat bisnes apa ke? Okey. Tuan Farhan. Okey. Saya ada gangguan lain. Ya. Alright. Okey. Tuan Farhan minta kenalkan diri sikit. Apa ni, bisnes apa buat, dah berapa lama? Hello? Clear ke?
Tuan, okey ke? Dengar ke jelas ke suara saya? Clear ke? Suara saya okey ke? Tuan Farhan okey ke tu? Risau pula kita. 25 minit. Tuan Farhan? Okey ke? Line okey? Macam ada problem line sikit ni. Tuan-tuan yang menonton macam mana? Tuan-tuan yang menonton dapat dengar suara saya? Kalau tuan-tuan yang menonton dapat dengar suara saya, tolong boleh tolong komen sikit. Boleh komen dekat bahagian komen tu. Suara saya okey tak okey? Okey, kita terputus daripada line Tuan Farhan, kita terputus. Apa, kita cuba invite dia balik. Kita cuba invite balik insya-Allah Okey tuan-puan, apa yang kita akan buat adalah kita akan berkenalan dengan Tuan Farhan, kemudian kita akan menemu ramah beliau lah. Macam mana keadaan live dia dan sebagainya. Dan kita akan tanya juga pasal bisnes ke apa yang beliau buat. So kita akan tanya macam mana, bagaimana Pro-Talk Malaysia, macam mana saya dan tim saya boleh bantulah Tuan Farhan in term of live ke, bisnes ke dan sebagainya. Kita akan cuba bagi suggestion sekiranya benda tu boleh bantu beliau lah. Alright, kita bersama lagi sekali Tuan Farhan, okey? Okey, ya Allah, maaf. Okey, line gangguan sikit. Okey, okey. Okey, tak, Tuan Farhan kenalkan diri sikit, apa nama dan apa yang tuan buat untuk kerjaya ke bisnes ke, silakan. Okey. Nama saya Ahmad Farhan Akib bin Mat Jali. Umur saya sekarang ni umur 25. Saya start dengan bisnes barbershop. Satu barbershop and second barbershop. Yeah. Second is wedding photography. Wow. And paling latest ni takaful lah, bisnes takaful. So barbershop dengan fotografi tu masih lagi buat ke ataupun tak dah? Masih lagi buat, tapi ada kekangan lah buat masa ni kan. Sebab barbershop pun tak boleh nak buka lagi sebab SOP masih diteliti lagi. Yang wedding fotografi pun masih jalan tapi agak slow sikit lah sebab samalah ada kekangan SOP. Orang tak kahwin. Orang kahwin tapi akad nikah je lah, macam tu lah. Akad nikah, so tak boleh nak, yelah kan, tak boleh nak, yelah, faham. Betul. So buat majlis. Barbershop dekat KB, dekat Pasir Hor. Dekat Pasir Hor tu, dekat Tumpat tu. Oh, Tumpat pun ada bukan cawangan dalam dah. Wedding fotografi tu tuan ada tim tuan lah. Ada tim dalam 2-3 orang je lah setakat ni. 3 orang. Apa nama tim tu? Nama studio ke nama apa ke? Nama tim tu Mugo Foto. Mugo tu kan kalau bahasa Kelantan kan sesuatu kan. Sesuatu gambar. Mugo Foto. Oh. Dia menarik minat juga nama tu Nama penting juga. Okey, alhamdulillah. So dan yang takaful ni dah berapa lama tuan? Baru ke ataupun memang dah lama dah takaful? Takaful ni masih baru lagi dalam bidang ni, tapi alhamdulillah saya nampak sesuatu lah dalam satu bisnes ni. Dari segi skop dengan skop besar lah, boleh cakap skop dia agak besar dan agak meluas sikit. Alhamdulillah. Dah berapa lama tu? Beberapa bulan ke takaful ni? Saya masuk kelas tu pada hujung tahun lepas. Dan saya start dapat agent code pada bulan 1 lah, hujung bulan 1. Alhamdulillah. So dalam 3-4 bulan dah lah buat Alhamdulillah. So takaful ni bagi mereka yang mungkin tak familiar dengan takaful, macam mana kita actually jana income dengan takaful ni? Apabila ada case ke, bila ada orang ambil takaful ke? Biasa kami akan dapat income dia punya income dia lah.
Income ke apa? Takaful ni income ke panggil apa? Commission ke apa? Commission. Dia bagi commission lah. Dia punya term dia. Commission dia kita akan dapat biasanya 25% hingga 35% daripada itulah caluman premium sumbangan klien lah. Klien lah. So kalau senang cerita kalau makin ramai orang ambil takaful, kita makin bagus lah. Okey, mereka yang tak faham lah takaful ni macam mana dia bekerja, macam itulah cara dia. Makin ramai ambil yang kita, makin bagus kita dapat. Alhamdulillah. So tuan dalam 3-4 bulan ni dah ramai ke dapat? Alhamdulillah ada dalam 30 something lah, 30 orang something lah. Laju juga tu Alhamdulillah. So apa kita nak bincang hari ni? Kita nak bincang pasal, saya rasa barbershop tak payah bincang kot, dah ada cawangan siap. Fotografi pun tak payah bincang, kita bincang takaful, okey tak? Boleh insyaAllah. So macam mana, apa yang keadaan bisnes takaful tuan dengan tim tuan, macam mana, semua okey? Alhamdulillah lah, setakat ni saya rasa boleh go on lah. Walaupun tuan tahu kan bisnes takaful ni banyak rejection, tapi alhamdulillah saya boleh terima dan saya boleh keep going dengan energi daripada tim semua kan. Energi daripada tim tu yang penting sebenarnya. Yang boleh bagi kita bangkit balik kan. Bila down sekali, bangun lagi. Bila down lagi, bangun lagi. Betul. Down tu mencari. Itu biasa. Biasalah takaful kan. Apa masalah yang tuan hadapi dalam bisnes takaful ni yang mungkin saya boleh bantu sikit kalau ada idea? Mungkin dari segi prospek listing. Prospek listing saya mungkin ada sikit masalah dekat situ. Masih ada listing tapi saya bimbang listing tu akan makin berkurang. Betul lah. Sebab sekarang betul. Sebab saya sekarang baru buat melalui Facebook personal saya. Ada yang suggest untuk buat page Facebook untuk lebih meluas kan. Sebab kalau yang friend personal dia ada limit sampai 5,000 friend saja. Maknanya dia ada limitation lah kat situ. So kalau nak pergi jauh kena pergi by page lah. So suggestion tuan macam mana? Tuan baru buat Facebook ke dah lama dah ada Facebook ni? Facebook dah lama. Lama dah, cuma baru transform ke bisnes lah. Ya betul. Dulu huri-huri dulu. Tak ada lah huri-huri sangat. Tapi biasa sharing pasal tu lah, pasal bisnes juga lah. Kalau macam yang barbershop dengan yang wedding photo tu saya dah buat page asing. Cuma yang takaful ni saya masih tak confident untuk buat page. Dekat Facebook personal biasa tuan letak apa dalam tu dalam Facebook personal tu? Pasal barbershop ke semua sekali masuk? Tak, sekarang saya fokus on takaful je lah sebab saya tak boleh nak go on by page. So saya terus melalui personal lah sebab kat situ saya masih ada listing macam dekat kawan-kawan rapat apa semua kan. Mesti ada dalam Facebook tu. So saya masih go on dengan kawan-kawan semualah. Yang stranger tu ada sikit-sikit je lah. Betul lah kan. Cun bagus. So sekarang kalaulah saya buka Facebook Tuan Farhad, adakah 100% pasal takaful ataupun ada campur pasal live sikit-sikit? Ada campur live sikit. Sebab saya nak create, kalau persen tu, kalau takaful tu saya rasa dalam 70-80% lah. Alright. Kalau live saya agak sikit je. Sebab saya masukkan live tu sekali untuk put on trust lah. Takkan orang tengok pasal takaful je kan. Macam soal gambar tak ada rupa lah. Orang unfriend lah. So, yang live tu tuan pasal kehidupan harian tuan masukkan betul-betul live ke ataupun tuan ada masukkan soft sell sikit? Macam saya masukkan selamat raya macam tu je lah. Macam yang tak adalah macam hari-hari makan ke apa. Tak adalah. Saya banyak. Kalau anda nak takaful hubungi saya, tak ada tak ada. Belum ada confident lagi. Belum lagi Tapi 70% 80% tu memang buat pasal takaful lah. Betul. 70% 80% tu takaful. Alright. Biasa tuan share pasal apa? Pasal manfaat dia ke? Pasal kes-kes ke?
Saya lebih share mengenai macam educate lah, kesedaran mengenai takaful ni. Saya belum cerita sangat pasal manfaat, tapi ada juga lah posting tu pasal manfaat. Tapi sekarang lebih fokus on beri kesedaran lah, macam educate sikit lah. Okay, Cun. Tuan dah lama dalam bisnes. Saya rasa tuan boleh dah tahu pasal soft sell, hard sell semua kan? Yang tu saya belum faham lagi, faham betul lagi kan. Okay. Okay. Jagi saya bagi. Okay. Sebelum tu saya nak tanya dulu pasal prospek listing tuan. Siapa prospek yang tuan target sebenarnya untuk dapatkan takaful ni? First saya target yang paling first adik-beradik lah. Adik-beradik, lepas tu adik-beradik belah isteri, sepupu, saudara, waris semua tu dengan kawan-kawan. Yang paling last stranger lah. Stranger. Okay. Last but not least mana last tapi bukan tak penting, cuma tak betul. Yang tak pula orang tengok. Okay. Tuan, contoh saya bagi satu watak, saya ambil satu watak lah. Saya ambil watak apa yang watak ni lah. Okay, ambil watak Iron Man. Okay. Watak ni. Okay. Watak ni kita anggap dia sebagai orang yang paling nak takaful. Kita tak tahu nama dia apa, tak tahu asal mana, tapi dia yang paling nak takaful. Apakah ciri-ciri dia, tuan rasa? Yang tu tak pasti juga dia. Kalau tuan nak masuk online, nak mula cari prospek online, tuan kena tahu siapa sebenarnya yang nak takaful ni. Kalau kita tak tahu siapa, kita akan bagi random, bagi konten-konten yang untuk semua orang. Antara kesilapan paling besar dalam bisnes takaful ke apa benda ke adalah bila kita fikir kita nak jual benda ni pada semua orang. Itu paling silap. Betul. Okay? Contoh barbershop. Nak buat barbershop pada Tuan Syafiq tak jadi. Tak makan. Okay. So, contoh tu cantik. Contoh tu bagus lah. Depan mata terus. Orang senang faham. So, prospek tu dia kena ada ciri-ciri ataupun dalam kalau kita masuk online ni kita panggil sebagai avatar. Tuan pernah dengar perkataan avatar Benar. Maknanya ciri-ciri dia, apa ciri-ciri dia? Contoh paling senang. Rasa-rasa orang yang ambil insurans takaful ni pekerja kerajaan ke swasta? Saya cakap pun tapi kebanyakannya swasta. Kan? Kebanyakan swasta. Ciri-ciri macam tu. So kalau kita untuk permulaan, tuan mungkin permulaan nak target adik-beradik, saudara mara. Itu betul. Tapi tak lama lagi habis kan? Tak lama lagi habis. Betul. Cari orang luar. So sekarang saya nak bantu tuan untuk cari orang luar. So tuan kena tahu siapa prospek yang betul-betul nak takaful. Tuan kena nanti habis live ni, tuan ambil kertas, tuan cuba senaraikan ciri-ciri orang yang memerlukan takaful. Dia punya lokasi duduk kat mana ke, ataupun umur berapa ke, jantina apa ke, pekerjaan apa ke, yang anak ramai ke, tahap kesihatan macam mana ke, semua tu. So bila contoh tuan dah ada contoh tuan dapat 3 ciri-ciri. Kena banyaklah sikit, 3 tu nampak malas sangat. Banyaklah sikit kan. Contoh ada 3 ciri-ciri yang orang yang nak mendapatkan takaful. Yang pertama ciri-ciri dia adalah dia kerja swasta. Okey. Yang kedua ciri-cirinya dia perempuan sebagai contoh. Yang ketiga ciri-ciri dia bujang sebagai contoh. Okey. Alamak, kita kehilangan line. Sorry. Okay, sorry. Dia PKP ni macam tu lah. Sebagai contoh tuan, kita tuan lepas tuan buat list, ada 3 ciri-ciri orang yang mungkin nak takaful. Mesti banyak lagi lah, tapi contoh 3. Dia kerja swasta, contoh kerja swasta.
dia perempuan, dia berkeluarga. Contoh. Okay. So, daripada 3 ciri-ciri ni, swasta, perempuan, berkeluarga. Kita kena ingat avatar kita, maknanya pembeli kita punya takaful tu adalah perempuan, berkeluarga dan dia kerja swasta. Jadi, bila tuan nak buat posting, nak buat konten, tuan kena ingat pembaca konten ini adalah seorang perempuan, kerja swasta dan ada keluarga. So kita akan buat posting yang lebih spesifik pada dia saja. So that's why kita kena kenal siapa orang yang sangat-sangat memerlukan takaful ni, supaya bila kita buat posting, kita tembak dia je. Kalau kita buat posting takaful, semua orang kena ada takaful. Anda lelaki, anda perempuan, anda tua, anda semua kena takaful. Macam tuan pergi Ion Mall lah, contoh Ion Mall kan. Dia buat pengumuman, perhatian kepada semua kenderaan, sila pastikan tingkap tertutup. Kita tak rasa sangat, kita tak peduli sangat. Tapi kalau dia sebut spesifik kereta tuan, nombor plate lagi. Kalau nombor plate tu ketara. Contohlah tuan pakai Honda Civic contoh dia kata kepada pemilik Honda Civic, ada sebuah Honda Civic dekat parking tak tutup cermin. Dia tak sebut kereta mana, tapi kena tu kereta aku. Kita akan lebih ya, betul. Kan? Okay. So tuan cuba cari avatar tu, cuba tengok siapakah orang yang betul-betul memerlukan, dan tuan buat posting, buat panggilan dekat Facebook ke mana-mana menggunakan avatar tersebut, baru diorang lebih cepat berpaling. Okay? Kalau tak, diorang baca scroll. Tak peduli pun. Tapi sekali dia kata pekerja swasta tak dapat perlindungan insurans. Alamak, dia pun ni aku ni. Macam tu kan. So bila kita tahu yang dia perempuan lagi, kita gunakan ayat-ayat perempuan, contohnya sis, ataupun kita gunakan unsur emosi sebagai contoh, kesiannya, benda macam tu, lebih cepat dia berpaling sebab kita memang target perempuan. Biasa benda ni perempuan je kan. Kalau lelaki ni dia susah keluar duit. Susah. Dia dengar dia pasal duit kan, dia memang fikir 5-6 kali. Perempuan dia senang sikit keluar duit. Betul. Lelaki ni benda tu penting, bukan tak penting. Penting, cuma dia nak keluar duit tu susah. Kan? Tengok orang lelaki dia baju raya lah. Dia susah kan. Dia masuk, dia beli, dia keluar. Satu ke. Perempuan 5-6 sekaligus. Dia tak fikir lah. Dia bukan tak fikir, dia lebih senang keluarkan duit. Okay. So lepas live ni, tuan cuba buat avatar tu. Okay, cuba buat avatar. Dan kemudian baru tuan gempur Facebook, gempur media sosial. Instagram tuan ada kan? Ada. Ya, okay. Dia kalau nak sedap tuan buat dah 2-3 akaun, sedap sikit. Maknanya macam mana? Contohnya, akaun pertama, akaun Farhan Akil. Akaun kedua, akaun Abang Insurans. Akaun ketiga, akaun insurans murah ataupun murah susah buat akaun insurans mampu milik Kelantan. Benda macam tu. Jadi kita ada 3 kedai. Kalau buat 10 akaun, 10 kedai lagi cepat orang masuk lah. Maknanya buat akaun biasa lah, bukan buat page kan? Sebenarnya buat dua-dua lagi bagus. Ada orang, setengah orang tu dia suruh buat akaun personal. Ada orang suruh buat page. Bagi saya buat dua-dua je. Kan? Contohnya ada kedai atas tanah, lepas tu kedai dalam Ion Mall. Mana lagi bagus? Baik dia dua-dua lagi best. Betul. Sebab page ni memang bagus. Betul, optimize semua. Tak payah fikir ada orang tanya kan. Facebook ke Instagram bagus. Dua-dua je terus. Apa susah? Betul je. Hanya buat bayar apa free je. Apa yang cakap tadi cuma tuan kena pastikan konten dalam tu kena konten yang tepat mengenai sasaran dia. So jangan sesekali buat konten yang macam umum untuk semua orang. Kita nak bagi pada semua orang, tapi hasil dia semua orang pun tak dengar kita apa kita cakap.
So kita spesifik Betul. pada sebahagian orang, sebahagian tu betul-betul fokus pada kita. Itu lagi penting. Alright. So untuk suggestion kedua saya, sebelum tu kalau tuan-tuan perempuan yang menonton ni adalah yang menonton, ada soalan, masukkan soalan. Sebab soalan tuan-tuan perempuan akan kita masukkan kat YouTube dan macam-macam lagi nanti. So benda ni akan kekal dekat situ insyaAllah untuk manfaat semua orang yang menonton lah kan. So yang kedua saya nak tanya tuan pasal content. Kita ada soft selling, ada hard selling. Tuan rasa-rasa apa benda soft selling dengan hard selling ni? Yang tu saya tak pasti lagi. Itu nak dengar penjelasan daripada tuan lah. Kalau yang tuan rasa-rasa saja, rasa-rasa bunyi hard selling, soft selling, rasa-rasa macam mana? Hard selling ni mungkin dia apa tu? Dia ada urgency lah sikit kot. Sikit. Kalau soft sell? Soft sell ni dingin-dingin lah. Dingin sikit macam beli macam educate lah. Macam educate lah. Betul. Betul lah. Hard selling ni contohnya promosi Syawal dapatkan segera, tu hard sell lah. Ya betul. 30% diskaun untuk 5 hari saja, tu semua hard sell lah. Soft sell ni contoh macam tuan educate ataupun bukan sekadar educate, kalau tuan letakkan gambar, letakkan video untuk educate, tu soft sell. Soft sell juga kalau tuan buat bercerita ataupun tuan share apa aktiviti harian tuan ataupun tuan share klien tuan dapat pampasan dan sebagainya, itu merupakan soft sell. Kita tak suruh beli pun, tapi orang rasa macam aku nak juga benda macam tu. Contohlah kan, salah seorang klien tuan masuk hospital, dia pun dapatlah manfaat yang bil free tu. Free, dapat cek 500-600 kan. Tuan janganlah bagi cek tu senyap-senyap. Tu ikhlas sangat tu. Ikhlas sangat tu. Memang ikhlas, tapi marketing penting. Betul. Bukan NGO, tuan businessman. NGO tak apalah diam-diam kan. So tuan bagi dia cek, bukan bagi cek tuan ambil gambar. Masa tuan pergi pejabat insurans tu pun tuan isi borang, tuan hantar borang pada HQ ke apa, tu pun semua tuan boleh update dah. Tuan cakap tunjukkan simpati sikit. Masya Allah, salah seorang klien saya accident, dia minta saya bantu dia, saya on the way pergi HQ sekarang, saya akan cuba serupaya. Itu tak menjual, tapi dia merupakan soft sell. Soft sell. So dalam satu case tu, dalam 5-6 posting boleh buat. Satu case. Kalau bulan memang penuh Facebook tu. Penuh dengan yang best kan. Sebab orang tak nak baca tau, orang tak nak baca pasal bisnes. Orang tak nak baca macam saya, kelebihan pertama, kelebihan kedua, orang tak nak baca. Sebab dia macam kan, dia macam ni nak duit aku ni. Kita bercerita. Bila kita bercerita, orang macam kesiannya dia ni, ya Allah, accident, kesiannya. Betul. Sebab tu saya banyak kepada itulah, educate lah kan. Soft sell. Dan ada dua jenis education. Yang pertama sekali, tuan boleh ambil yang orang. Contohnya yang HQ bagi. Yang HQ bekalkan dalam grup WhatsApp ke apa, tuan ambil copy paste je kan. Yang kedua, yang aktiviti tuan sendiri. Contoh macam tadi lah, tuan nak pergi hantar borang, tuan pergi hospital lawat dia, minta dia sign kan, ataupun tuan bagi dia pampasan, lepas tu dia mungkin menangis ke apa, tuan jangan segan, keluarkan phone, snap kamera sikit dia nangis, tapi pastikan aurat semua jagalah kan. Yelah. Dia ni faham lah dia punya pakaian tu macam tu lah. Aurat dia, lepas tu ataupun mungkin dia dah nangis-nangis, mak ayah dia mungkin cakap, terima kasih banyaklah Tuan Farhan bantu anak saya kan. Bila macam tu je, kalau boleh sempat-sempat ambil kamera, rakam video tu terus, dia cakap terima kasih. Kalau sempat rakam pun ambil gambar, lepas tu tulis dalam Facebook, pakcik ni ucap terima kasih sebab bantu anak dia. Cerita-cerita live, orang lebih terinspirasi dengan benda-benda yang betul-betul berlaku
Makin dekat dengan dia, makin terinspirasi, campur habis bahasa Inggeris atau Melayu. Makin dekat, makin terinspirasi. Contoh tuan, orang Kota Baru, dia dengar cerita pasal Kota Baru, dia lebih terinspirasi. Okay? Betul. Kalau dia orang Kota Baru, dia dengar cerita, dia ni berjaya dapat pampasan 2 juta. Kat mana? Dekat New York sana. Dia tak rasa apa pun. Kan? Dia macam dekat lah, rasa dekat dengan dia kan. Dia dekat KBMC je. Ni dekat KPJ. Ni dekat sangat ni. Kan? Dia ni orang mana? Orang Pasir Ris. Sebelah kampung je Pasir Ris ni. Dia rasa dekat je. Makin dia rasa dekat, makin dia attracted kepada kita. Tak ada dia rasa macam Tuan Farhan ni, dia kayangan dia ni, dia layan customer layan datuk-datuk je. Kita ni kampung-kampung tak layan. Kita post gambar-gambar yang kita masuk kampung dan sebagainya kan. Orang rasa macam, ni rumah macam kita je kan. Saiz rumah macam kita je. Kampung macam kita je kan. Dapat macam ni, kita pun boleh. Something like that. Itu nama soft selling. So, saya rasa tu je lah saya punya suggestion untuk tuan tentang penggunaan media sosial, medium yang ada dan juga konten-konten yang tuan boleh masukkan lah. Tuan dah ada TikTok belum? Belum. Install tuan, tak ada masalah. Tapi janganlah macam banyak negatif lah yang TikTok, tapi okey. Cuma tuan jangan masuk nak berjoget lah. Tuan masuk jangan berjoget lah Tuan buat TikTok. Sebab saya ada ramai businessman kan yang saya pun pelik, diorang ada TikTok. Bila saya buka, tak ada pun dia nari-nari ke apa. Dia ajar cara nak daftar online kan, contoh kelas online kan. Dia buat TikTok, dia ajar cara tekan sini, macam tu. Macam hiburan sikit lah kan. Sebab keyword dia adalah kita jual goreng pisang, pisang goreng, pisang goreng. Oh, Kelantan ni goreng pisang. Yalah. Pisang goreng, kalau kita jual pisang goreng dekat tengah-tengah padang pasir, tak laku. Kalau jual pisang goreng di tempat perumahan yang orang lalu lalang, musim hujan pula, memang laku keras. The keyword is location tuan. So tuan letak iklan tuan ni di lokasi yang betul. Di lokasi mana? Di lokasi tempat orang lepak-lepak. Dekat kedai makan ke, dekat mana-mana ke, tak ada masalah. Tapi dekat media sosial, dekat mana orang lepak. Dekat situ dah kita letakkan iklan kita. Dah dia orang lepak kat TikTok, letak kat TikTok. Siapa suruh lepak sana? Nice. Okay. Ada kat Facebook kan, kalau kita nak target budak-budak muda, dia mungkin Instagram, TikTok kan. Betul. Kalau yang sikit mungkin dekat Facebook. So tengok. Sebab tu kita nak ada avatar tu. Nak tahu dia orang ni siapa. Umur dia berapa dan sebagainya. Kat situ lah kita serang dia. Kalau dia orang banyak lepak kat Facebook lah kita serang. Kalau Facebook ada, Instagram ada, dua-dua lah kita serang. Kalau TikTok, Instagram, Facebook, YouTube semua ada, semua tu kita serang. Bukan bayar apa pun, free je kan masuk Facebook, Instagram. Ya nak tak nak sebenarnya. Tapi kalau macam yang konten kalau kita copy paste je okey je kan. Maknanya kita post Facebook, Instagram benda sama okey je kan. Boleh, saya pun macam tu je. Benda Facebook, Instagram sama je. Sama je. Cuma kadang-kadang saya lebih Facebook lah sebab ada konten dekat Facebook tu yang tak ada gambar, tak ada video, saya nak tulisan sahaja. So kat Facebook lah. Tapi kalau tulisan tu bagus, saya bubuh juga kat Instagram. Bubuh lah gambar apa-apa pun asalkan ada kat Instagram. Alright, saya rasa tu je dari saya. Ada apa-apa soalan tuan sebelum kita tamatkan kita punya live bersama-sama ni? Alhamdulillah saya clear dan sangat berbesar hati lah dapat live dengan tuan. Sebenarnya saya kenal tuan masa saya sekolah menengah lagi. Masa tu saya join yang Brigade Bakti tu. Tak ingat? Sekolah SMK Kota. Oh, SMK Kota. Selalu Brigade Bakti kuat sana. Sekarang tak ada lah. Tapi masa kat situ pun saya memang dah tengok. Sir ni memang terbaik lah. Sebab tu saya terus follow Facebook tu.
Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sampai Habis sekarang umur 24, umur 25. sekarang sikit lah. Garang tapi apa tengok cara cakap tu memang okey lah, menarik lah. Macam bagus lah. Dia garang tapi Tengok-tengok comel. Alhamdulillah, biasalah tuan. Human development biasalah. Dulu kita kan kita meningkat naik kan. Tuan pun sekarang dah sampai ada bisnes daripada orang panggil budak brigade. Sekarang dah ada bisnes barbershop sampai 2 tu. Dah dahsyat tuan. Okay. Alhamdulillah. Aduh. So macam mana sesi kita hari ni, okey tak okey? Rasa Alhamdulillah, saya rasa macam mana? Saya tak tahu cakap tapi saya sangat rasa dapat banyak sangat input lah yang baru saya belajar berbanding daripada yang lain-lain. Saya dah banyak lah macam dengar apa webinar semua kan. Tapi yang hari ni pun saya tak dengar benda yang sama, saya dengar sesuatu yang baru. Yang tu yang buat saya rasa macam teruja kan. Itulah. Itu yang penting personal coaching sebab kita dapat cakap spesifik pasal orang tersebut. Betul. Dia spesifik pada bisnes kita. Betul. Macam kita pergi dia seminar terlalu umum umum sangat. So kita kena pandai-pandai adapt dengan bisnes kita. So bila kita buat personal coaching, kita betul-betul cakap pasal bisnes tersebut. So tu yang shock sikit lah. Betul. Alright tuan. So live ni akan ada dekat Facebook Pro Talk Malaysia dan juga nanti petang sikit mungkin ada dekat YouTube Pro Talk Malaysia. So apa ni tuan boleh share juga video ni pada kawan-kawan, pada geng-geng. Dia belajar juga apa yang kita belajar hari ni. Betul. Alright. Okay tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak tuan. Oh, by the way, tuan ni merupakan sesi coaching pertama kita ni untuk sesi ni. Oh ya. Ni hari pertama ni. Kita ada 13 hari. Saya sangat tu tengok slot pertama tak ada kosong kan. Terus join lah. Alhamdulillah. Itulah orang berjaya ni, dia cepat ambil peluang. Dia dapat je pump terus. Dia tak tunggu lah. Amin. InsyaAllah. Amin. So kita ada 13 hari lagi. InsyaAllah 13 hari, 13 orang. InsyaAllah tuan boleh tonton juga. Tuan boleh promote juga. Kalau untuk kena dimulai lagi kan. Esok lupa. Ya betul. Sebab dia bisnes lain-lain tapi kita boleh cantumkan sekali, combine sekali daripada email mulai kan. Walaupun tak sama base tapi kita boleh campur aduk juga. Cuba-cuba. Betul. Mungkin esok terdengar pasal butik pakaian. Tuan tak ada kaitan dengan butik pakaian. Tapi mana tahu 5 tahun lagi tiba-tiba kan ada rezeki. Nak buka butik tiba-tiba pula kan. Oh yang ni dah bincang itu dalam Pro Talk. So settle. Tak boleh terus jalan dah. Okey tuan. Terima kasih banyak-banyak. Alright, selamat raya. Selamat raya. Pagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.